36 ini poster dia. Tapi dimainkan oleh pihak-pihak kerajaan Madanon ini. Dia bagi tahu kalau macam itu Mak Sabu lebih banyak, Mak Sabu lebih layak untuk jadi Perdana Menteri sebab Mak Sabu menang majoriti. Keluarkan jugalah Gobind Singh lah, Teresa Kok lah, macam-macam lah. Dia keluarkan jumlah majoriti yang dimenangi oleh pemimpin dalam kerajaan Madanon ini. Mereka ni sembab otak. Dah lah bodoh sebab otak pula tu. Apa yang kita nak tunjukkan kat sini, calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional menang dengan majoriti 37,000. Perdana Menteri yang korang hari ni, Anwar Ibrahim Akar bapuk tua ni, hanya menang 3,000 lebih. Jadi kita nak tunjukkan kepada rakyat ini betapa strongnya kekuatan yang ada pada Dr. Sam, calon PM ke-11, berbanding dengan Anwar Ibrahim yang hanya menang 3,000 lebih. Itu menang pun sebab undi Cina. Menang pun sebab undi Cina tu, bukan undi Melayu. 3,000 lebih dia menang. Jadi itu yang kita nak tunjukkan. Tapi dia orang boleh memainkan, oh ini semua sebab Mak Sabu lebih menang. Tak ada kena. Kalau kau rasa Mak Sabu lebih layak, kau turunkan Anwar Ibrahim, nantilah dengan Mak Sabu. Tapi nampak ni pemikiran dia orang ni. Sebab apa? Dia orang sekarang ni dalam ketakutan. Hari ni saya dapat berita, memang dah ada pergerakan MOVE dan ada perjumpaan pada minggu hadapan ni. Saya tak boleh bagi tahulah tarikh bila, dekat mana. Ada perjumpaan yang akan dibuat untuk memastikan ahli parlimen Sabah dan Sarawak bersama dengan Dr. Sam. Dah ada ke dah? So minggu depan ni kita akan dapat saksikan MOVE untuk mengangkat Dr. Sam sebagai Perdana Menteri yang ke-11. Ini sedang berlaku dan akan berlaku dan akan terjadi, yang mana Anwar Ibrahim akan kehilangan majoriti ahli parlimen. Kemenangan Dr. Sam semalam menakutkan kerajaan Madanon. Sebab apa? Mereka cuba memainkan naratif bahawa mereka ada 152. 148, Syed Saddiq tarik 147, Syed 147 tambah 5, 152. Guys, saya dah bagi tahu daripada awal lagi dah. Sabah dan Sarawak ini, dia bukan sokong Anwar pun. Daripada awal dah cakap kan. Tetapi Zahid punya pasal ni menyebabkan Anwar jadi Perdana Menteri. Itu je punca dia. Sebab Agong ditipu oleh Zahid Hamidi. Ini kisah dia. Jadi bila hari ni Anwar kata dia tak ada numbers yang cukup, sebab itulah dia panik. Kemenangan Dr. Sam semalam cukup besar, dan itu menambahkan lebih panik Anwar Ibrahim yang dia tahu dia akan ditumbangkan dalam masa terdekat ini. Jadi Dr. Sam calon PM kita yang ke-11. Dan saya nak bagi tahu, Dr. Sam ni tak ada isu, dia tak ada kes. Dan yang paling penting, dia ni bukan banduan ataupun dia ada kesalahan luar tabi'i macam Anwar Ibrahim bapuk tua ni. Dia tak ada, dia clean. Dia golongan profesional yang ada dalam PAS. Kalau dulu PAS parti paling besar menang PRU, tak ada calon untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Sebab PAS ni dilabelkan sebagai parti lebay, parti lebay dan sebagainya. But now bila kemenangan Dr. Sam masuk dalam parlimen ini, kita dah ada calon Perdana Menteri daripada PAS. Dan hari ni mereka cuba juga melaga-lagakan. Ni melaga-lagakan ni. Mereka cuba melaga-lagakan antara PAS dan Bersatu. Kita boleh tengok sosial media ni, mereka laga-lagakan. Okey, termasuklah si Fahmi Badut tu. Fahmi Badut, Menteri Komunikasi tu bagi tahu, Dr. Sam layak untuk jadi Ketua Pembangkang menggantikan Hamzah. Dan mereka cuba laga-lagakan bahawa Muhyiddin, Hamzah bengang dengan kemenangan Dr. Sam. PAS dah tamak. Saya nak bagi tahu, PAS tak pernah tamak. PAS tak pernah ada pun cakap nak jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini Dr. Mahathir yang bagi tahu Dr. Sam adalah calon Perdana Menteri. Jadi bila Tun Mahathir, negarawan yang bercakap, dan tentulah itulah pilihan yang ada. Jadi Bersatu pun akan menyokong perkara ini. Sebab apa? Sebab matlamat kita adalah nak tumbang Anwar Ibrahim. Macam saya, Perdana Menteri siapa pun saya tak kisah, saya tak peduli pun. Yang penting bapuk tua ni tumbang. Kerajaan ini perlu diselamatkan daripada DAP. Itu perkara yang paling penting pada saya. Dan hari ini bila ada Dr. Sam, calon PM ke-11, mewakili pembangkang yang mendapat sokongan daripada Syed UMNO, mendapat sokongan daripada Sarawak dengan Sabah, kita sokonglah. Betul? Kita kena sokonglah. Dan orang yang baik, orang yang profesional, orang yang ada brain, bukan pandai cakap, pandai bohong macam Anwar Ibrahim ni. Jadi kita kena sokong. Jadi insyaAllah guys, minggu depan kita akan saksikan polemik politik yang sangat hebat
Ini memang syok kita tengok ni. Sebab apa? Kita nak tengok Anwar Ibrahim dia nak buat apa. Sebab dia dah kelabar. Dia dah takut dah. Kita nak tengok kejatuhan ni. Percayalah saya cakap, Anwar Ibrahim akan nampak. Kita boleh nampak dia punya muka dia tu. Kita akan nampak minggu depan ni. Saksikanlah kepada penyokong-penyokong ni, walahab, walanon ni. Tak lama dah ni. It's about time je. It's about masa je. But masa ni dah nak sampai dah. Next week bermulalah episod kejatuhan Anwar Ibrahim. Anwar akan dijatuhkan sangat-sangat dahsyat. 3 kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Jadi next week kita akan dapat saksikan perkara ni. Okey. Bermula 5 hari bulan. Apabila calon Perdana Menteri kita sudah ada, tak ada masalah lagi dah. Ya. Dr. Sam sebagai seorang orang golongan profesional, menerajui 5 tahun lebih di negeri Terengganu. Projek sakit, projek terbengkalai, UMNO, tinggalan UMNO, semua berjaya, alhamdulillah, dilaksanakan secara baik. Inilah dia seorang, mana ada pemimpin dalam Malaysia ni, seorang aero angkasa, kerjayaannya bukan calang-calang, saudara, PhD dalam bidang aero angkasa. Dan inilah bakal Perdana Menteri kita, insya-Allah, dalam masa terdekat ini. Yakin dan yakinlah, insya-Allah. Sebab kerajaan yang naik ni, kerajaan Madanun ini, dibantu dengan UMNO ni, AMDAP ni, kerajaan ini kerajaan, bukan kerajaan rakyat. Tadi saya baru berhujah dalam satu room PGR ni, Daniel Jani, grup PGR lah, cabang PGR Sarawak. Saya kata, kat Sarawak pun PGR jadi pembangkang, kerajaan, GPS pun tak kira PGR jadi kerajaan. Pembangkang, beb. Betul. Tidak diterima oleh Abang Johari Premier Sarawak. Tak boleh terima. Tak ada. Jadi pembangkang apa benda? Kalau kita lihat, tengok perjumpaan Dr. Sam bersama dengan Abang Jo, Premier Sarawak, ada benda-benda, ada berita-berita yang baik yang bakal berlaku. Move kita ni akan berlaku, insya-Allah, terutama dengan kehebatan ayanda kita Tun Dr. Mahathir. InsyaAllah kita bagi kepercayaan yang penuh. Jadi semua dah selesai. Kita ada bakal Perdana Menteri, kita ada bakal timbalan Perdana Menteri, kita ada bakal kerajaan yang lebih baik, iaitu kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan Melayu Islam yang mementingkan dan tidak mengedepikan bangsa-bangsa lain, kaum-kaum lain, agama-agama lain. Kita akan bela sama rata, sama adil, sir. Inilah kerajaan yang baru ni, bukan macam Anwar. Sembang kosong, ke sana ugut, ke sini ugut, sembang. Semua sembang. Kata nak buat IDN, duit 80 juta, mana nak sakau? Mana nak dapat duit? Duit dah tak ada. Tapi betul, semua ini kerja-kerja projek sakau. Dia pergi mana-mana, dia umum je duit suka-suka mulut dia lah. Tapi duit tak ada. Duit tak ada, dia umum sana, umum sini. Mana dapat duit ni? Dia ingat duit dia ke? Aduh, kita merasa heran lah, sir. Jadi orang macam ni, macam Anwar ni, kita dah tahu, sir, sejarahnya kaki temberang daripada 1998 apabila dipecat oleh UMNO pun kita dah tahu dah. Sebab itulah pada tahun 2018 apabila Tun Dr. Mahathir, memang dia tak nak bagi kepada Anwar ni sebab rosak. Kalau Anwar ni naik, rosak. Jadi Tun Mahathir sanggup meletakkan jawatan supaya Anwar ni tak naik. Tun Mahathir kalau bagi Anwar, Tun Mahathir akan berasa apa? Terkilan, sir. Dia akan berasa bersalah kepada orang-orang Melayu, kepada bumi putera Malaysia kalau bagi kepada Anwar dalam keadaan begini. Itu sebab tadi dalam room puak-puak PGR ni dia kata Anwar mendapat sokongan rakyat. Saya kata, mana sokongan rakyat? 82, mana undang-undang perlembagaan dalam negara 82 boleh bentuk kerajaan? Saya tak nak cerita soal saya. Saya nak ceritakan dengan tokoh yang saudara miliki ni. Ni kena jaga betul-betul ni. Jadi kalau beliau ni nanti selepas pilihan raya ini selesai, dan insya-Allah saya jamin ataupun saya rasalah, bukan saya boleh jamin, beliau ni akan terpilih menjadi ahli parlimen Kemaman dengan undi yang lebih besar
daripada undi yang diperoleh oleh calon PAS Cikgu Alias yang lalu. Boleh tak begitu? Lagi satu, mana endorsement yang kuat. Bukan saya orang Kemaman tapi Terengganu untuk meletakkan seorang tokoh besar PAS bakal menjadi pemimpin besar negara. Pemimpin paling besar negara apa agaknya? Boleh tak? Pasal beliau lagi muda daripada saya. Saya pun dah merasa jadi Perdana Menteri.